Bercakap seketika tentang ini inisiatif yang dilakukan oleh unit pengoperasian ataupun pengoperasian unit drone Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM yang mana dengan tema Fire Safety. Ini merupakan antara program kerjasama Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia bersama IFM dan MFPA. Namun begitu kita juga nak bercakap lebih lanjut tentang unit drone dan juga pengoperasian unit drone ini. Kita terus saja bersama dengan penolong kanan Pesuruhjaya Bomba Teknologis Tuan Nazili Haji Mahmud yang juga merupakan pengarah bahagian udara Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, juga penolong Pesuruhjaya Bomba Teknologis Tuan Muhammad Rizal Buang, Ketua Cawangan Keselamatan Piawaian dan Latihan Bahagian Udara JBPM. Assalamualaikum, selamat pagi untuk Tuan Nazili dan juga Tuan Rizal. Apa khabar? Terima kasih. Baik, alhamdulillah. Bersama kami. Wah, ini kita dapat lihat terlebih awal ini unit drone yang dibawa dan juga yang digunakan dalam pengoperasian yang dilakukan oleh JBPM. Mungkin boleh bercerita sedikit ya Tuan Nazili, bercerita tentang penubuhan unit drone ini di bawah JBPM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pertama sekali saya ucap terima kasihlah kepada pihak RTM kerana menjemput Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia untuk kita bercerita tentang drone pada pagi ini. Jadi kalau kita lihat penggunaan drone ni di dunia telah berlaku pada 170 tahun yang lepas lah. Dan kalau kita lihat pengembangan drone di Malaysia ni seriusnya berlaku pada tahun 2015. Yang mana banyak agensi menggunakan drone untuk berbagai aktiviti. Dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia juga tidak ketinggalan untuk menggunakan drone ini di dalam operasi-operasi kebombaan dan penyelamatan. Dan kalau kita lihat penggunaan drone lebih serius lagi digunakan di dalam Jabatan Bomba ini pada tahun 2019 yang mana unit drone di bawah bahagian udara Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia kita telah membuat kajian secara lebih mendalam dan terperinci tentang bagaimana penggunaan drone ini boleh membantu di dalam usaha-usaha operasi dan juga penyelamatan. Jadi untuk itu sebenarnya ini adalah ilham daripada Yang Amat Setia Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia yang mana kita telah menubuhkan unit drone ini secara rasminya pada 27 Julai yang lepas. Yang mana penubuhan ini telah menambahkan lagi satu unit khas di dalam jabatan selain daripada unit PPDA, unit hazmat, unit EMRS dan juga MASTIM, STORM, PASKOT dan sebagainya lah. Jadi dengan penubuhan unit drone ini sebenarnya dia merupakan satu pelengkap kepada pengoperasian di dalam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dan sangat membantulah khususnya untuk anggota bomba, komando operasi menilai, memastikan operasi ini dapat dilaksanakan dengan lebih cekap dan berkesan. InsyaAllah. Jadi sejauh mana khidmat unit udara ini diperlukan untuk membantukan bagi keselamatan dan juga proses untuk menyelamatkan seperti banjir dan juga sebagainya. Jadi sejauh mana keperluan unit udara ini diadakan? Okey, jadi unit drone ni seperti yang Setia Tuan maklumkan tadi merupakan salah satu lagi pasukan khas dalam jabatan, merupakan pasukan bantuan operasi. Okey. Jadi dalam operasi yang kita jalankan di kawasan operasi sendiri, unit drone diterbangkan untuk mengambil data-data di lokasi sesuatu kejadian, di mana data-data tersebut boleh digunakan oleh komando operasi untuk membuat perancangan operasi yang akan dilaksanakan. Misalnya data-data jika operasi kebakaran, misalnya keluasan kawasan kebakaran, kita boleh tahu di mana hotspot kebakaran, kita boleh kesan sebab drone kita ni dilengkapi dengan thermal imaging camera. Okey. Jadi boleh mengesan punca kebakaran. Jadi maklumat-maklumat itu dapat kita salurkan di pusat gerakan operasi kita di lokasi untuk merancang strategi operasi. Jadi maklumat-maklumat lat long misalnya boleh membantu pesawat yang sebenar untuk membuat waterbombing misalnya kalau dalam kes kebakaran hutan. Jadi size up ataupun perkiraan keadaan dapat dibuat dengan cepat dan tepat
untuk kita salurkan maklumat untuk kes-kes ataupun aktiviti penyelamatan ataupun pemadaman. Ya. Kalau digambarkan tadi antara teknologi dilengkapkan adalah tentang pengesanan termal dan juga pengesanan secara visual juga turut boleh dilakukan. Untuk model-model yang kita nak ketahui apa yang digunakan oleh JBPM dalam unit drone ini, apakah antara model-model yang digunakan? Kalau kita tengok di hadapan kita ini ada dua saiz model yang digunakan, satu yang bersaiz lebih besar berbanding yang satu lagi. Jadi apa keistimewaan model-model yang digunakan ini? Okey, jadi model yang kita bawa hari ini adalah dua model, iaitu model Mavic Enterprise yang kecil ni Di depan, dan di yang atas. di depan ni adalah Mavic 210 ataupun 210. Jadi model-model ini kedua-dua model ni dan kamera yang digunakan dilengkapi dengan thermal imaging camera. Okey. Jadi peralatan ni amat kritikal lah, amat penting untuk kita gunakan khususnya dalam operasi pemadaman kebakaran dan juga mengesan mangsa yang hilang untuk operasi SAR. Okey, operasi mencari dan menyelamat. Okey. Dan selain daripada itu, model Mavic seperti yang di atas meja ni juga dilengkapi dengan beacon, ada mikrofon untuk kita hantar voice message kepada mangsa misalnya ataupun kepada penyelamat jika ada bahaya-bahaya dan sebagainya, dan juga dilengkapi dengan spotlight. Jadi apabila kita beroperasi di waktu malam, boleh membantu memberi pencahayaan khususnya apabila operasi penyelamatan yang melibatkan kawasan yang tinggi dan sebagainya. Dan jarak dan tempoh penggunaan juga berbeza. Selalunya kalau untuk operasi lama, gunakan drone yang mana selalu? Kedua-duanya mempunyai keupayaan ataupun bekalan bateri yang sama, lebih kurang beroperasi dalam 20 ke 30 minit, bergantung kepada keadaan angin dan sebagainya. Walau bagaimanapun kita ada pelatan-pelatan sampingan, fast charging dan sebagainya yang boleh kita gantikan bateri dan boleh sambung operasi. Ya. Sudah pastinya drone ini menjadi antara kita kata first task operation untuk kita melihat ia digerakkan dahulu sebelum anggota ke lokasi untuk memberikan bantuan, dan sudah pasti ia adalah sebagai bukan saja surveillance tetapi juga untuk mengenal pasti lokasi dan juga kawasan kejadian terlebih dahulu. Bagi Tuan Nazili, bagaimana dengan unit drone ini dia akan lebih memudahkan satu urusan kerja anggota JPPM, yang kedua menjimatkan dari segi kos, masa dan juga risiko-risiko penyelamatan ataupun risiko-risiko keselamatan yang mungkin terjadi kalau sekiranya kita gunakan kaedah-kaedah konvensional. Okey, kalau kita lihat memang daripada kajian yang telah buat, memang penggunaan drone ni ada sangat berkesan dan sangat penting lah buat masa sekarang ni, yang mana sebagai contohlah kita telah melaksanakan satu operasi pemadaman kebakaran api gambut di Tanjung Sepat, yang mana Selangor, yang mana kebiasaannya mengambil masa yang begitu lama. Jadi penggunaan drone ni, pertama kalau kita lihat dari segi teknologi lah, drone kita ni dilengkapi dengan infrared kamera, yang mana kawasan berlakunya kebakaran ni, maksudnya api ni di tanah gambut dia akan terbakar di bahagian dalam tanah gambut itu sendiri. Jadi menggunakan kaedah infrared kamera ni, kita boleh tumpu ataupun kita boleh kenal pasti kawasan-kawasan yang memang punca api berlaku Okey, di dalam tanah itu sendiri. Jadi pertama kita boleh menjematkan masa, yang kedua kita boleh mengelak daripada anggota kita terperosok di kawasan api itulah sendiri. Ada kes-kes berlaku yang mana api berada di dalam dan kita terbenam lah. Jadi ini dari segi keselamatan. Okey, dari segi masa yang sama juga kita boleh mengenal pasti punca-punca air untuk kita supply kepada anggota yang mengerjakan pemadaman kebakaran. Okey. Selain daripada itu juga kita boleh mengawal dari segi penggerakan anggota kita, khususnya komando operasi dah nak melihat untuk susun atau gerak kawasan-kawasan untuk kita hantar anggota membuat pemadaman. Jadi di sini saya boleh buat kesimpulan bahawa penggunaan drone ni buat masa sekarang ni sangat membantu, khususnya dari segi memendekkan masa operasi. Yang kedua, guna tenaga. Yang ketiga, dari segi keselamatan anggota kita boleh kontrol, boleh buat sebelum melalui drone ini. Dan yang keempat, dari segi pengambilan gambar secara semasa itu sendiri.
Inilah kelebihan penggunaan drone di dalam operasi. Adaptasi yang kita buat ini boleh membantu dan memberi kelebihan kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Difahamkan juga nanti akan ada satu persidangan iaitu IFCM 2021 dengan temanya Fire Safety. Jadi mungkin boleh jelaskan lagi tentang persidangan. Okey, sebelum itu saya juga nak menerangkan sedikitlah tentang bagi melengkapkan lagi skill dan juga knowledge anggota ni. Kita akan menganjurkan satu competition lah di dalaman yang kita panggil Fire Search and Rescue Drone Challenge. Ini untuk anggota bomba kita enhance kita punya knowledge dan juga skill lah. Dan kita akan adakan secara tertutup pada hujung tahun ini dan kita akan cuba untuk menarik minat kepada player-player drone di luar sana. Kita akan menganjurkan juga Fire Search and Rescue Drone Challenge ni pada tahun hadapan lah. Okey, berbalik kepada satu Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia akan menganjurkan satu exhibition lah dan juga seminar berkaitan dengan yang diberi nama International Fire Conference and Exhibition Malaysia. Akan diadakan pada 11 hingga 13 November 2021. Bertempat di Kuala Lumpur Convention Centre, KLCC lah. Jadi seminar ini akan dilaksanakan secara hybrid, yang mana kita telah mendapat penyertaan seramai 1,200 orang dan juga exhibitor sebanyak 150 booth lah. Jadi pelaksanaan ini dibuat secara hybrid yang mana lebih kurang 300 peserta akan hadir secara fizikal dan 900 lagi akan hadir secara visual lah. Jadi dengan penganjuran Fire IFSAM ini ataupun kita akan bawa tajuk iaitu Fire Safety Gateway to the New Decades. Jadi dengan adanya IFSAM ini dilaksanakan secara 2 tahun sekali, memberi peluang kepada khususnya anggota bomba untuk meningkatkan lagi ilmu pengetahuan, memberi peluang kepada player-player di dalam fire safety ini untuk mendapatkan teknologi baru dan juga pengembangan ini melibatkan international yang mana peserta daripada luar negara dan juga di sini juga di dalam seminar ini juga kita memanggil 11 speaker iaitu 5 daripada luar negara, terdiri daripada negara Jepun, UK, Singapura, Australia untuk terlibat di dalam International Fire Conference and Exhibition Malaysia ni. Okey, pelibatan negara-negara maju juga penting untuk melihat sharing knowledge itu juga boleh diterjemahkan. Untuk kita bercerita lebih lanjut tentang pengendalian drone ini, bukan satu perkara yang mudah ataupun bukan satu perkara yang boleh dipandang enteng kerana kita hanya berpandukan kepada kamera ataupun visual yang dipancarkan oleh kamera berbanding pengoperasian pesawat dan sebagainya. Jadi bagaimana kemahiran-kemahiran pengendalian drone juga turut diterapkan dan juga diberikan latihan kepada anggota yang akan mengendalikan jenis-jenis drone tersebut. Okey, baik, terima kasih. Sebelum tu, seperti yang tuan maklum tadi, di mana teknologi drone ni memang telah lama lah di dunia dan di Malaysia sendiri dalam tahun 2015 ke atas dah ada dan menjelang tahun-tahun yang kebelakangan ini teknologi dan drone yang ada tu boleh kita katakan telah matang teknologinya. Jadi drone yang kita gunakan ni lebih user friendly, lebih mudah untuk dikawal dan sebagainya lah. Dan dilengkapi juga dengan peralatan-peralatan seperti GPS, peralatan RTK supaya kedudukan drone itu dapat dipantau melalui satelit dan kedudukannya lebih stable dan lebih tepat. Jadi mudah untuk dikendalikan dan sebagainya lah. Jadi dari segi kemahiran anggota, betul untuk drone ni ada peraturan-peraturan ditetapkan oleh CAM ataupun
Badan Penerbangan Malaysia ni dan mengawal. Walau bagaimanapun, selain daripada kursus-kursus asas tentang drone ni, kita juga sering melaksanakan kursus-kursus yang berterusan, kursus-kursus currency. Selain daripada itu, penting juga selain daripada menerbangkan drone ni adalah kemahiran untuk memproses data-data yang kita cerap daripada drone. Okey. Jadi misalnya drone kita ni yang kita boleh buat 3D mapping, jadi perlu kemahiran menggunakan software supaya kita proses data tersebut untuk 3D mapping dan sebagainya. Dan data itu perlu diproses segera kerana kesegeraan untuk operasi penyelamatan itu juga penting. Hasil daripada maklumat yang dipaparkan dan juga pancarkan. Dengan unit drone ini, sudah pasti ia akan memberi satu dokongan dan juga sokongan yang lebih baik kepada pasukan Jabatan Bomba dan Penyelamat. Jadi apakah harapan Tuan Nazili untuk melihat, bukan kita nak berkata kebergantungan kita kepada teknologi, tetapi teknologi itu membantu memudahkan. Jadi dalam perihal memudahkan ini, apakah pihak JBPM juga akan turut memperkasakan kemahiran, kepakaran anggota-anggotanya dalam tujuan penyelamatan dalam respon yang lebih pantas dan juga yang lebih efektif berbanding sebelum-sebelumnya? Betul, kita melihat teknologi ini membantu. Semua sekali bergantung pada manusia itu sendirilah. Tapi dengan melihat kepada teknologi yang sangat berguna ini, perancangan kita di masa hadapan untuk kita kembangkan lagi penggunaan teknologi drone ni sehingga ke peringkat zon dan balai di negeri-negeri lah. Kita ada 325 buah balai dan mungkin satu masa nanti setiap balai bomba di seluruh Malaysia ni dilengkapi dengan satu unit drone lah. Dan ini akan memudahkan lagi kerja-kerja di dalam operasi mencari dan menyelamat dan sebagainya dalam jangka bomba dan penyelamat manusia. InsyaAllah. Okey. Baik, itu satu perkongsian dan juga kesimpulan cukup menarik juga. Tuan Rizal, ini satu kita kata kelebihan juga buat Jabatan Bomba dan Penyelamat. Kita sedia maklum, saban tahun banyak cabaran yang dihadapi oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat, khususnya bukan sahaja bercerita tentang kebakaran, penyelamatan, tetapi banyak juga tugas dan juga penugasan oleh anggota JBPM. Jadi besar harapan untuk kita mendengar pengharapan daripada Tuan Rizal sendiri melihatkan kepada kefahaman masyarakat untuk bekerjasama kepada JBPM dalam sebarang operasi penyelamatan ataupun operasi-operasi yang dilakukan oleh JBPM, Tuan. Okey, dan Jabatan Bomba khususnya telah ada plan strategiknya dan juga baru-baru ini telah juga diluluskan satu dasar kebombanan penyelamatan negara di mana dalam teras dasar kebombanan penyelamatan negara ini ada satu teras untuk penglibatan masyarakat dalam menghadapi bencana ataupun persediaan awal dan sebagainya. Misalnya tindakan awal apabila sesuatu bencana menimpa, misalnya nak membuat evakuasi sesuatu kawasan dan sebelum sekurang-kurangnya tindakan awal sebelum pasukan penyelamat tiba untuk memberi bantuan yang lebih lengkap. InsyaAllah. Terima kasih kerana bersama dengan kami. Diucapkan satu penghargaan juga dan juga kita ucapkan selamat maju jaya dengan unit yang dilengkapkan. Unit drone tersebut dengan pengoperasian unit drone. Terima kasih kepada penolong kanan Sujaya Bomba Teknologis Tuan Nazili Haji Mahmud yang juga merupakan pengarah bahagian udara Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, juga penolong pesuruh Jaya Bomba Teknologis Tuan Muhammad Rizal Buang, Ketua Cawangan Keselamatan, Piawaian dan Latihan Bahagian Udara JBPM kerana bersama dengan kami. Terima kasih pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat. Ini satu dokongan yang cukup menarik untuk kita gambarkan penggunaan teknologi dalam memanfaatkan bidang tugas yang dilakukan oleh pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat. Ya, betul. Terima kasih. Terima kasih.